Rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh ya? Okay. Kanan. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab boleh tengok? Pakai tak tengok kitab? Tak apa, saya baca, tuan-tuan dengar. Baik, dalam kitab kita, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitab kita muka surat 22. Dia mentang-mentang dalam gelap dia buat apa dia suka. Baik, kitab kita ni muka surat 22. Kalau dalam kitab Jawi muka surat 22, kitab Rumi saya tak tahulah muka surat berapa. Kita sampai kepada satu tajuk. Dia kata ini adalah suatu tanbih. Tanbih ni makna dia ini adalah satu peringatan. Dia cerita ini adalah satu tanbih pula ataupun peringatan pula tatkala kita ketahui daripada segala jalan yang menjadi kebinasaan atas segala orang yang berkahwin seperti yang telah tersebut dahulu itu. Sebelum daripada ni kita ada cerita tentang risiko kahwin. Risiko kahwin kita dah bicara dah, kita dah cerita panjang dah bab tu. Maka pada malam ni dia nak tengok adalah faedah berkahwin itu. Malam ni kita nak tengok apa faedah, apa kepentingan ataupun apa tujuan kepada kita berkahwin. Kahwin ni bukan hanya nak seronok satu malam. Kahwin ni bukan hanya kita nak seronok sementara, tetapi yang lebih penting Allah Ta'ala mensyariatkan perkahwinan itu kepada kita mempunyai objektif dan tujuan yang tertentu. Baik, dia kata di sini, dia kata maka adalah faedah berkahwin itu ada 5 perkara. Kahwin ada 5 perkara faedah dia. Yang pertama, faedah kahwin ni iaitulah kita dapat anak. Pertama, untuk kita nak dapat anak, sebab tu orang kahwin. Sebab tidak ada jalan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk kita nak dapat anak melainkan melalui pensyariatan pernikahan. Bila ada orang yang ada anak tiba-tiba tak kahwin, kan, anak tu main daripada dia beranak. Bila orang tanya ni anak siapa ni, dia kata anak aku mengandung 9 bulan 10 hari. Hang nikah bila? Aku tak menikah. Maknanya anak tu adalah anak yang di luar daripada nikah ataupun kita sebut sebagai anak yang tidak sah taraf. Tuan-tuan sekalian, walaupun dalam Al-Quran, walaupun dalam sejarah umat Islam ada anak yang dilahirkan tidak ada bapa. Siapa dia yang tuan-tuan kenal? Antara dia adalah Nabi Isa alaihi salam. Dia dilahirkan, Maryam dia tak kahwin. Maryam tak ada suami, tetapi dia melahirkan Nabi Isa. Tetapi itu hanya dikhususkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam.
Malah ada yang lebih hebat daripada tu. Nabi Adam alaihi salam, dia ni langsung tak ada pak, langsung tak ada mak, tiba-tiba dia ada. Lagi pelik kan? Tetapi benda tu dikhususkan hanya kepada para nabi yang Allah Ta'ala nak suruh kita ambil pengajaran daripada peristiwa itu. Jadi tuan-tuan, dia kata apa di sini? Dia kata yang pertama, antara tujuan, antara faedah kepada perkahwinan itu adalah untuk nak dapat anak. Yang tu, yang ni hanya merupakan usaha kita untuk nak dapat anak. Soal nak dapat tak dapat itu adalah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak dapat, kita tunggu, terus berserah kepada Allah, minta doa banyak-banyak kepada Allah. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut, Rabbi habli, ya Allah kurniakanlah kepadaku minas salihin. Banyak-banyak tuan-tuan baca yang tu. Siapa yang anak kita ni mungkin dalam 3 tahun, mungkin dalam 4 tahun tak dapat anak lagi, suruh dia banyak dia baca tu, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa ni pernah dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa ni pernah dibacakan oleh Nabi Zakaria. Doa ni pernah dibacakan oleh Hannah, iaitulah ibu kepada Maryam. Ibu kepada Maryam dan juga nenek kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Depa ni tuan-tuan, yang kata Nabi Ibrahim, kita kenal cerita dia macam mana. Dia ni umur tua bersama dengan Sarah, bersama dengan Hajar. Hajar ni muda. Cuma Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah, depa dapat anak umur depa dah tua dah. Sehingga kan Sarah disebut dalam Al-Quran sebagai ajuzun aqimun, perempuan yang tua dan juga mandui. Maknanya memang mustahil untuk nak dapat anak. Tetapi dia duk minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Macam mana doa dia tuan-tuan sekalian? Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh tak? Sebab saya tak nampak tuan-tuan ni. Tuan-tuan nampak saya. Kalau tuan-tuan duduk cukup kain atas kepala pun saya tak nampak. Okay, saya baca, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kan, maksud dia apa? Ya Allah, kurniakan kepada aku zuriat yang saleh. Zuriat yang saleh tu termasuk juga yang salihah. Anak lelaki, anak perempuan. Banyak-banyak baca tu. Sabar, banyak-banyak berdoa. Kita jangan tinggal doa tu. Baik tuan-tuan sekalian, iaitulah asal kelebihan yang dituntut akan berkahwin. Kerana maksud dengan berkahwin itu adalah menghasilkan anak, supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia. Pasal itulah Nabi SAW, dia kata apa dalam sebuah hadis, tazawwajul waludal wadud. Nabi kata, kamu menikahlah, carilah wanita yang keturunan dia ramai. Tazawwajul waludal wadud, yang boleh beranak ramai, keturunan ramai, Nabi suruh cari. Tuan-tuan, ini di antara tip cari perempuan, cari isteri. Nak cari isteri ni ataupun nak cari menantu, bila orang tanya kita, anak kita kata, ayah saya ada buat main ni, kawan ni duk fikir nak menikah dengan dia, tengok dulu dia macam mana. Hang anak nombor berapa ni? Dia kata saya nombor 37 cik. Anak umur 37 cantik. Kan? Tuan-tuan, ambil yang tu. Sebab apa? Nabi kata, fa inni mukathiru bikumul umam. Pasal aku ni senantiasa duk berlawan ataupun senantiasa duk bertanding dengan nabi-nabi yang terdahulu untuk nak tengok siapa paling ramai umat dia. Nabi cukup berbangga kalau dapat umat yang mempunyai anak yang ramai. Tapi kita hari ni tuan-tuan, bila anak ramai, kita tengok serabut. Betul tak betul? Dia kata lah, beranak pula dah. Jadi gitu. Sampai van ambulans duduk di rumah dia, tak pergi ke mana. Pasal apa? Tiap-tiap tahun seorang. Saya baru ni ada sepupu saya 8 orang. Sepupu dia main rumah 8 orang anak dia. Kan? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Dan 8 orang ni tuan-tuan, anak dia ni jadi yang tiba dekat saya, 8 orang semua hafizul Quran. Allahu Akbar, cerahlah kubur dia, seronoklah dia. 8 orang menghafal Quran.
Cucuk kau ni boleh hafal, cucuk kau ni boleh hafal. Ya Allah, itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan kita takut. Bila anak ramai ni tak ada masalah, sebab bila ramai anak banyaklah rezeki. Nahnu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak kamu disebabkan kamu takut miskin. Tu Quran kata tu. Apa makna dia bunuh anak ni? Makna dia boleh dapat anak tapi kita tak mau. Kita duk buat merancang keluarga ke apa ke dia panggil. Tak payah ikut, tunggu 3 tahun lagi ikut. Tak payah lagi ikut. Macam tu. Boleh agama bagi, bukan tak bagi. Tetapi jangan kita niat pasal apa. Satgi kalau keluar keram, satgi kami nak bagi makan apa ustaz, ayah dia bukan kerja apa pun, mak dia bukan kerja apa pun, kan, kira pantang gelap kan, pantang gelap jadi jenuh ustaz. Tak, kita jangan duk fikir macam tu. Fikir apa tuan-tuan sekalian? Kalau nak merancang keluarga silakan, cuma niat dan i'tiqad kita jangan kerana rezeki. Pasal apa? Kalau anak mai, Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang orang tua-tua kita suka kata apa, Allah ustaz, yang ni rezeki anak saya, dia keluar mai, saya pun naik pangkat, bini saya pun boleh dapat kerja, banyak mana dah duk minta kerja tak dapat, beranak, ya Allah ustaz, ini rezeki anak. Tuan-tuan, memang betul benda tu. Allah Ta'ala akan bagi rezeki setiap yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan tuan-tuan, dia kata apa di sini? Dia kata supaya alam ini tidak sunyi daripada jenis manusia, dan demikian itu yang muwafaqat dengan diredai oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Allah Ta'ala cukup suka orang yang beranak ramai, Rasul cukup suka orang yang beranak ramai, pasal menambahkan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang belum ada rezeki lagi, jangan kita duk tuding jari pula. Dan ni pun nak kena abang juga, kadang-kadang tak dapat lagi rezeki sampai dia pun malas dan nak main ke masjid. Pasal apa ustaz? Pasal kadang-kadang orang duk tanya, bila orang duk tanya, orang duk pelekeh main pula. Tak boleh apa lagi kita tu tak ada lagi, kita ta'ti kot. Nampak tuan sekalian, kita ni ya Allah, jangan tuan-tuan. Memang dia senyum, tapi siapa yang berasa hati dia dah ketiak macam-macam dah tuan sekalian, macam-macam ketiak dia. Buah zuriat tak larat dengan makan lah. Siapa yang pergi Mekah ke apa, dengar kata Pak Su nak pergi umrah ke apa, pesan Pak Su tolong beli buah zuriat 12 biji. 12 biji punya duk cari buah zuriat. Balik itu bukan makan isi je, sekali dengan kulit-kulit hak keras pun telan. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Allah Ta'ala tak bagi rezeki, nak buat macam mana? Kita pun kena faham lah kan. Sebab benda ni pun tuan-tuan, bila tak ada anak, ini yang kata fitnah ni. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Quran kata sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Fitnah ni bila tak ada pun fitnah, bila ada pun fitnah. Tak ada ni jadi macam mana? Orang pekat duk tanya kat kita macam-macam. Satu, tak ada ni jadi macam mana? Nanti mak ayah kita, mak ayah mentua kita, dia mula dia kata orang lain ni menikah lah sama bayar dengan hampa, anak 3 orang dah, hampa tak ada apa lagi, hampa tak pi ke berubat ke apa? Tuan-tuan, kita berubat merata dah pi, tapi dah tak dapat, nak buat macam mana? Mak-mak menakan apa semua ni, pakat duk cerita jadi tu, pak menakan, pakat duk cucuk-cucuk, habis tuan sekalian. Hak bahagia 2 orang ni pun dia boleh jadi porak peranda. Pasal apa? Pasal dicucuk oleh orang-orang luar. Kata hang keluarga kita ni tak ada lagi lah yang mandui ni kan, mai tang hang tak dapat anak, bini hang ada masalah kot ni, keluarga belah lelaki. Manakala keluarga belah isteri pula kata macam tu pula. Dia kata keluarga kami ni, kata ni hak mana menikah ni kira semua ada anak ni, semua anak ramai, tiba-tiba mai tang hang ni ada masalah, suami hang mandui ke? Tuan-tuan, dengar kat suami, dengar kat isteri, tidakkah akan berlaku pergaduhan kan? Jadi bini pun kata tak apalah abang, abang nak menikah boleh menikah bila. Tu nak cari pasal tu. Abang pun kata aku bukan tak mau menikah. Dia kata sama-sama lah kita berusaha, rezeki tak dapat lagi, nak buat macam mana? Kalau dapat suami jenis macam ni, alhamdulillah lah. Takut hak dapat yang tak faham tuan-tuan sekalian, yang tu yang menjadi masalah. Pasal itulah Allah Ta'ala kata apa? Anak-anak merupakan fitnah, sama ada ataupun tak ada. Hak tak ada, fitnah kita cerita tadi.
Kalau hak ada macam mana pula tuan sekalian? Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, Nabi kata wal waladu ghaiza, anak-anak ni akhir zaman akan menjadi kemarahan kepada ibu bapa dia. Apa maksud dia? Orang cuba tegur anak kita, kita tidak boleh terima teguran tu. Orang tegur anak kita, kita tak boleh terima. Awak anak aku seorang jahat, anak hampa semua bagus ke? Tuan-tuan, ni berlaku akhir zaman ni. Kalau dulu ni orang boleh tegur, saling tegur menegur antara satu sama lain, tak ada masalah. Tetapi mainlah ni tuan-tuan sekalian, orang cuba tegur anak kita yang berasa. Macam mana jadi hak baru ni? Minta maaf saya sebut. Kan tuan-tuan tengok viral satu video, satu ustazah yang disuruh oleh waris ni suruh merangkak. Pasal apa? Pasal dia suruh anak dia merangkak. Tuan-tuan nampak tak? Sepatutnya tak boleh buat macam tu. Hang suruh ustazah ni siapa? Ustazah ni orang yang mengajarkan agama. Dia nak cerita agama dekat anak hang. Antara tuntutan agama dia menghormati ibu, menghormati hang. Tapi kalau hang tak hormat kepada ustazah ni, apa ilmu yang dia bagi kepada anak hang? Macam mana dia nak hormati hang? Mungkin hari ni hang suruh ustazah tu merangkak, suatu hari nanti anak hang akan tengok hang merangkak depan dia. Tuan, takut macam tu. Bila dah jadi tua tak larat, nak berjalan pun tak boleh, duk boleh merangkak ya. Tengok-tengok anak duk tengok ya. Mak merangkak ya mak. Dia buat macam tu lebih kurang dekat mak dia. Waktu itulah baru mak dia akan fikir, kalaulah dulu aku tak buat perangai dengan ustazah yang mendidik anak aku, takkan jadi anak yang macam ni. Tuan-tuan, itu di antara dia. Oleh tu, kalau sayang kepada anak, kita tengok macam mana pesanan Nabi SAW. Nabi, dia kalau benda yang melibatkan hukum hakam, Nabi akan tegas kepada anak-anak dia. Kalau anak tak semayang, Nabi akan rotan. Kalau anak makan benda haram, Nabi akan korek balik mulut mereka untuk mengeluarkan balik benda haram yang mereka makan. Kalau bertentangan dengan agama, Nabi akan tegas. Itulah orang yang sayang kepada anak. Hari ni macam mana kita tuan-tuan? Anak kita waktu maghrib, tuan-tuan mai ke masjid, anak-anak duduk tahu mana? Anak-anak duduk ke tepi jalan lagu tu. Dia bukan apa JKR elektrik punya orang. Tapi dia pula duduk gelang kabut, lagu duduk suluh, wayar apa semua. Apa pasal? Kan? Jaga elok tu. Anak perempuan kita di mana hari ni? Waktu sekarang ni, mereka perlu di mana? Kita balik lagi, ada tak ada kita tanya mereka, hampa semayang gedak lagi ni? Awak yang pakai ketat sangat ni, tak boleh pakai longgar sikit ke? Dia kata pakai baju hak cik pakai ni ayah yang hadiah hari jadi, ingat tak? Oh, kita pula takut jadi macam tu. Tuan-tuan, biarlah kita menangis hari ni daripada kita menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau macam tu. Sebab apa? Semua orang nak masuk dalam syurga. Pasal itulah kata ulama, khususnya orang lelaki ni tuan-tuan sekalian, orang lelaki ni, orang lelaki dia akan dijerat oleh beberapa golongan. Ingat, kita hak lelaki ni, tak termasuk perempuan, saya kita cerita perempuan pula. Orang lelaki ni akan dijerat oleh beberapa golongan waktu kita nak masuk ke dalam syurga. Yang pertama sekali, kita akan diheret oleh isteri kita kalau kita tidak mendidik dia dengan agama. Tuan-tuan, jaga elok. Jangan seronok nak menikah saja. Jangan seronok kira ada bini je. Orang ada bini, kita pun ada bini. Jaga. Nombor satu apa dia? Kita akan dijerat oleh isteri kita. Waktu kita berjalan nak masuk ke dalam syurga, tiba-tiba Allah Ta'ala buka pintu api neraka. Nampak bini kita duk melambai, kita duk minta tolong kepada kita. Benda ni diceritakan dalam Al-Quran. Tuhan kata apa? Tuhan kata khudhuhu faghulluhu summal jahima salluh. Wahai malaikat, hang nampak tak kawan ni nak berjalan masuk syurga ni? Hang tangkap dia, hang ikat dia, hang lempak masuk dalam api neraka bersama dengan isteri dia. Nombor satu, isteri tuan-tuan sekalian. Walaupun berat kita nak cerita, carilah jalan untuk nak bagi faham juga mereka kepada agama. Sahabat kita ada 2-3 orang yang dulu ni tuan-tuan nak cerita bab ni, bab aurat, nak cerita bab semayang, nak suruh bini dengar cakap dia, bini sikit punya singa betina punya tuan. Bukan. Walaupun tuan-tuan mai di masjid ni mesej bertari ni nampak kemai, tapi balik-balik rumah jadi tikus turi duk ada rumah tu. Kan? Oh, jangan buat pasal. Tapi pelan-pelan dia duk ajak. Cara macam mana tuan-tuan? Berubah dia dulu. Semayang jangan duk tinggal apa semua dah, di rumah dia semayang, lepas tu pelan-pelan dia ajak, jom kita pergi ke masjid. Nampak? Dia mula macam tu.
Bila mai ke masjid, tuan-tuan sekalian, bagi dia berkawan ni dengan makcik-makcik kita hadut ada ni, bagi depa berkawan. Depa dah mula faham tentang agama dah sikit-sikit, ringanlah bebanan kita. Kurang-kurang benda apa yang tuan-tuan nak bercakap kepada isteri itu, dah ustaz dah sampai dah ustazah dah sampai dah makcik-makcik hak mana duk mai ke masjid depa dah sampai dah. Selamat kita tuan-tuan sekalian. Kan? Tunggu-tunggu rupanya isteri kita yang kita cuba nak tarbiyah dia pula yang duk peringat kita tentang agama. Abang-abang semayang ke tak ke? Abang malam ni ada kuliah abang. Dia kata kuliah apa gelap. No depa pakat pi mai malam ni dia. Walaupun tadi ruyung awal dah. Contoh lagu tu. Baik tuan, lagi Aisyah kita mungkin 5 minit lagi. Saya pun perlu bercerau dah ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tu satu, okey? Yang pertama isteri. Yang kedua tuan-tuan sekalian, wanita yang berada di sekeliling kita apa dia? Mak kita, ibu kita. Walaupun kita sebagai seorang anak yang wajib taat kepada ibu kita, tapi kalau ibu kita ada benda yang salah di sisi agama dia buat, sebagai seorang anak dia kena tegur dengan cara yang berhikmah, bukan dengan duk maki dia, bukan dengan duk jerakah dia, bukan memutuskan hubungan di antara ibu dan anak. Ini salah. Kan kita tengok mak kita ni rajin duk mengumpat orang ke, mak kita pun bila peringkat umur duk naik dia tak mau nak semayang, mak kita ni ada mula macam tu. Kita kena pesan tuan-tuan, pesan cara hak baik. Pi duduk dekat dia ke, peluk dia ke, pegang tangan dia ke, sambil-sambil duk urut kaki dia. Mak plus tak semayang ke mak? Tanya lagu tu. Mak kata aku malas dah nak semayang, aku tak larat. Tak boleh mak, kena semayang mak. Aku tak larat nak berdiri. Mak kata aku tu. Tak apa, nanti saya cari kerusi, mak duduk semayang atas kerusi. Dia kata boleh ke semayang atas kerusi? Kata boleh, tak ada masalah apa. Boleh faham tuan sekalian? Cara macam tu lah. Tak pun kita bawa dia mai ke masjid, mai ke surau. Untuk apa? Untuk dia pun boleh semayang sekali dengan kita. Itu kelebihan. Boleh faham tuan sekalian? Itu cara macam tu. Ibu ni kadang-kadang dia terentak hati juga kalau kita tegur cara tak betul. Mak dah tua dah pun awak tak semayang. Amboi, sopangan kita ahli syurga sangat. Jagalah tuan. Itu yang kedua, ibu kita. Yang ketiga siapa tuan-tuan sekalian? Iaitulah anak-anak perempuan kita. Ada anak perempuan, kena tegur. Daripada kecil kita dah bela, kita dah didik, kita dah terang kepada dia tentang agama. Bila besar tuan-tuan sekalian, jangan lupa untuk kita nak tegur dia. Hatta dia menjadi isteri orang sekalipun, kalau salah di mata kita, maka kita kena tegur. Boleh tuan-tuan sekalian? Saya pun tak nampak tuan-tuan angguk lah, tak tahulah, kira angguk semua kot. Kan? Dia dah ada, kita dah ada menantu dah, tiba-tiba tengok subuh tak buka lampu pun, duk gelap lampu ni. Wajib kita tegur mereka, ketuk pintu. Walaupun menantu nak tarik muka 83 ke, sampai anak pun kata, ya awak duk gerak macam tu, tak seronok lah, malu kat abang ayah oi. Awak kami tak semayang ke? Pasal aku tengok gelap bilik abang, apa semayang celah mana? Kami buat awal kata, kami tak pegang hak 8 minit hak Pulau Pinang, kami pegang hak sebelum 8 minit, mampu kita. Dapat jenis lagu tu. Tak tahulah kumpulan mana dia turut. Jaga tuan-tuan, anak kita. Lepas tu siapa dia lagi? Adik-beradik kita yang perempuan, kak kita, adik kita perempuan, itu juga menjadi tanggungjawab untuk kita nak tegur. Walaupun kita ada adik ipar, walaupun kita ada abang ipar, walaupun kak kita dah menikah dengan orang lain, walaupun adik kita dah menikah dengan orang lain, bila nampak depan mata kita, wajib kita tegur. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Kita tak boleh lepas tangan kata apa, biar pi ya ustaz dia dah ada suami dah, biar pi lah ustaz saya dah ada ipar, bagi adik ipar saya tegur apa? Tuan-tuan, itu bukan jawapan dia. Boleh nah? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang lelaki. Orang lelaki inilah golongan yang dia perlu jaga. Sama juga dengan orang perempuan. Orang perempuan kalau suami dia dalam keadaan buat benda yang Allah Taala larang, dia wajib tegur. Walaupun perempuan ni dia tak boleh meninggikan suara ke atas suami, tetapi dalam soal benda-benda yang melibatkan hukum hakam, dia perlu tegur dan wajib tegur suami dia. Abang awak tak semayang. Dia kata hang lawan aku, dia kata. Masuk api neraka pun hang tahu dah. Dak abang, kalau abang tak semayang, abang awal lagi masuk pada saya. Kalau berani cakap macam tu lah. Tegur tuan-tuan sekalian, tegur. Lepas tu anak-anak lelaki kita ni, perempuan nak kena tengok juga. Kita selaku ibu kena tegur anak kita. Walaupun anak kita ni marah kat kita, lawan kita, tarik muka kat kita, kan, ustaz saya payah nak tegur ustaz, kalau tegur tak ada siapa nak bawa saya pergi IKEA.
Pasal apa? Pasal anak jantan ni lah duk bawa api IKEA. IKEA dalam api neraka tak ada. Kan? Kalau dalam api neraka ada, tak apa, pilah. Boleh faham tuan sekalian? Jaga elok makcik-makcik sekalian. Lepas tu adik-beradik lelaki, adik-beradik lelaki, abang kita ataupun adik lelaki kita wajib tegur, walaupun depa sudah jadi suami orang, walaupun depa dah jadi hak orang, dia tetap menjadi teguran kepada kita perempuan ni. Boleh macam mana? Ayah kita pun sama, orang lelaki ayah kita, tegur dia, ayah sudahlah ayah, oi, yang kerja duk pi karaoke tengah padang tu pasal apa? Contoh lagu tu lah. Dia kata bila aku pi, aku tak pernah pi depa yang paksa aku pi lah tu. Nampak tak sekalian? Takut macam tu. Jadi kita tegurlah pelan-pelan dengan tegur yang hikmah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada faedah itu adalah dapat anak itu, iaitu kekal ia mendoakan bagi ibu bapaknya kemudian daripada mati keduanya itu. Tujuan apa bila dapat anak ni? Sekurang-kurangnya anak itu boleh mendoakan kita waktu kita dah mati. Tuan-tuan pegang satu macam ni, minta maaf sebutlah, ni mungkin lah saya nak bercakap. Tuan-tuan pegang satu aja. Tuan-tuan nak anak-anak mendoakan tuan-tuan ketika mana mati. Lah ni tuan-tuan tengok, kita mendoa tak mak ayah kita yang sudah mati? Yang tu, makcik doa tak mak ayah yang sudah mati? Pakcik doa tak mak ayah pakcik yang sudah mati? Kalau kita pun mula daripada hari ni ataupun dah lama tak pernah duk berdoa ni kira untuk kita aja, untuk mak ayah tak berdoa, jangan bimbang anak kita pun tak nak berdoa kat kita. Boleh faham tuan sekalian? Sebab tu di mulut jangan lekang, Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sebab ini janji Nabi. Nabi kata birru abaakum tabirru abnaakum. Hampa buat baik kepada mak ayah hampa, anak-anak akan buat baik kepada hampa. Antara kebaikan dia apa? Mereka sudah meninggal, doa kita tidak pernah lekang, kita bagi kepada mereka. Itu doa. Selain daripada berdoa apa? Harta wakaf, kita wakafkan di atas nama mereka. Itu doa. Tuan-tuan, buat kenuri, pahala bagi kepada mereka. Itu doa. Kalau hari ni kita jarang duk berdoa kepada mak ayah kita, anak-anak kita nanti pun saya duk nampak harus nak berdoa kat kita. Yang ni yang kita takut tuan-tuan. Baik, insya-Allah benda ni kita akan hurai lagi bulan depan ketika mana lampu sudah ada. Kalau tak ada lampu lagi, lagu ni lah kita cerita dah. Baik, insya-Allah dah masuk Aisyah dah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Nanti kita akan sambung, kita akan renungkan. Baik. Baik tuan-tuan, ada orang berhajat ni minta doa sikit. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa likafatil anbiya wal mursalin wa li jami'il ahli al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق وصدق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرمه لنبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آله وأصحابه الكرام الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونوديها إلى حضرته صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسلد والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وعزهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعباده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم